Ada orang kata Ustaz Abu Humaid ni cari makan dengan rawatan. Ada orang kata kita charge orang mahal-mahal. Ada orang tuduh kita ni saja nak promosi pusat rawatan. Padahal Darul Tauhid Malaysia dan Abu Humaid langsung tak ada pusat rawatan. Kita langsung tak jual apa-apa produk berkaitan rawatan Islam. Dan actually kita punya pendapatan bukan daripada rawatan. Pendapatan kita, income kita memang daripada aktiviti yang lain dan bukan daripada rawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pada asalnya saya tubuhkan Darul Tauhid ni sebenarnya untuk menyampaikan kelas-kelas pengajian-pengajian agama kepada masyarakat, khasnya kelas-kelas pengajian yang berkaitan dengan rawatan Islam dan juga subjek-subjek yang berkenaan. Sebelum itu saya banyak memberikan dan juga menyampaikan seminar, ceramah, kursus dan sebagainya di sekitar Lembah Kelang dan juga di sekitar Semenanjung Malaysia, di Sarawak, dalam topik ataupun tentang subjek perubatan Islam. Dan saya telah terlibat dengan bidang ni sejak tahun 2010 lebih kurang. Jadi penubuhan Darul Tauhid ni sebenarnya seawal tahun ataupun akhir tahun 2017 kita start dengan kelas-kelas pengajian yang kecil. Sebenarnya halaqah ataupun circle study kita tu kecil je, lebih kurang 5-6 orang je pelajar-pelajar saya. Dan kita belajar tentang tafsir yang berkenaan dengan jin, syaitan dan sebagainya. Kemudian asas-asas tentang rawatan spiritual, kerohanian dan juga tentang ruqyah syar'iyah serta tibbun nabawi secara umumnya. Jadi kita pindah ke Putrajaya seawal Februari 2018 dan di situlah saya tubuhkan Darul Tauhid, dan kita meneruskan apa yang kita dah mulakan sejak sekian lama. Kita dah buat rawatan, kita dah buat kelas pengajian, dan kita nak buat Darul Tauhid ni sebagai satu NGO yang bergerak menyampaikan manfaat kepada masyarakat secara umumnya, khasnya yang berkaitan dengan spirituality ataupun kerohanian, bagi mengisi kata kelompongan yang ada dalam masyarakat, khasnya rawatan spiritual, kerohanian yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan manhaj ataupun dengan metodologi yang difahami, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW serta para sahabat baginda. Sebab di luar sana banyak sekali kita lihat pusat-pusat rawatan dan juga perawat-perawat yang melakukan rawatan yang kadang-kala bercanggah dengan syariat, dan hal ini bukan sekadar tuduhan kosong ataupun sekadar tuduhan liar, tetapi ia berlandaskan kajian-kajian yang dilakukan oleh para pengkaji di universiti, contohnya di Universiti Melaya, di Universiti Sains Malaysia dan sebagainya, di mana mereka mendapati ada banyak sebenarnya perawat-perawat Islam yang masih menggunakan jampi-jampi yang tidak syar'i, kaedah rawatan yang tidak syar'i, yang tidak patuh syariah. Dan hal ini menjadi satu fardu kifayah bagi saya untuk melaksanakan apa yang kita panggil sebagai amar ma'ruf nahi munkar dan membantu masyarakat dalam memahami konsep rawatan Islam yang sebenar, yang berlandaskan Quran dan Sunnah serta kefahaman para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan kita buat rawatan percuma, kita tak minta apa-apa pun bayaran, dan sebaliknya para perawat kita gajikan mereka, kita bayarkan elat untuk mereka. Jadi mereka tak perlu minta daripada pesakit tak perlu bayar, dan ini kita harapkan akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat yang memerlukan. Dan dalam satu hadis Nabi kata, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu di kalangan kamu untuk memberikan manfaat, iaitu untuk meruqyah saudaranya, ya, untuk menjampi saudaranya yang sakit, yang memerlukan, maka hendaklah dilakukan. Falyaf'al, ya, falyaf'al kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun sebahagian riwayat menyebutkan falyamfa'ah, maka hendaklah dia memberikan manfaat tersebut.
Jadi kalau ada orang yang mampu, yang pandai membaca ruqyah, yang pandai melakukan rawatan spiritual kerohanian kepada saudaranya, kepada sesiapa saja yang memerlukan, maka hendaklah dia lakukan. Dan hal ini terkandung dalam konsep at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu atas dasar albir, kebaikan, kebajikan, dan at-taqwa, iaitu ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita cuba terapkan di Darul Tauhid Malaysia untuk kita membantu ahli masyarakat yang memerlukan bantuan dengan percuma. Maksudnya kita tak letak apa-apa harga. Nak bagi sumbangan terpulang, tak nak bagi pun terpulang. Kita tak paksa. Dan perawat-perawat termasuk saya sendiri, kalau saya pergi berjumpa dengan pesakit ataupun pesakit datang pada saya, kita tak kenakan apa-apa charge. Dan kita tak jual apa-apa produk. Saya tak jual minyak bidara, saya tak jual shampoo bidara, saya tak jual kurma, saya tak jual air zam-zam. Kita tak jual apa-apa pun produk yang berkaitan. Kalau perlu, kita akan beritahu pada pesakit, okey, kita syorkan supaya tuan ataupun puan minum madu. Mana nak beli madu? Belilah di mana-mana kedai pun yang ada jual madu. Ataupun perlu makan habatus sauda. Mana nak beli? Adakah ustaz ada jual ke? Tak, saya tak ada jual habatus sauda. Nak beli, kita boleh rekomen kedai-kedai yang ada menjual. Dulu adalah orang cadangkan buat pusat rawatan, tapi saya tak setuju. Saya antara orang yang boleh kata menentanglah pembukaan pusat-pusat rawatan. Bukan saya kata total haram, tidak. Tapi bagi kita, kita ikut fatwa para ulama, kibar ulama kita, yang mana majoriti mereka melarang orang Islam membuka pusat rawatan sebab mereka tak nak orang ramai bergantung kepada perawat dalam, khususnya dalam hal ruqyah. Sebab ruqyah ni, ya, siapa-siapa boleh buat. Sesiapa pun. Sebab ar-ruqyah adalah ad-doa, doa. Ruqyah adalah usaha kita memohon pada Allah, mohon perlindungan, mohon kesembuhan. Jadi tidak sepatutnya kita mewakilkan pada orang lain untuk berdoa untuk kita. Sepatutnya. Dan lebih baik, lebih afdal sebenarnya ruqyah untuk diri sendiri. Jadi sebab itu kita juga sering educate pesakit-pesakit kita supaya jangan bergantung pada Ustaz Abu Humaid, jangan bergantung pada ustaz-ustaz yang merawat, tapi belajar untuk ruqyah diri sendiri, belajar tentang zikir pagi petang, amalkan sunnah Nabi, amalkan sunnah seharian, dan cuba konsisten, tingkatkan keimanan, baca Quran, tambahkan amalan sunat, tambah ilmu pengetahuan, pergi belajar, pergi ngaji agama supaya roh mereka kuat. InsyaAllah bila roh kita kuat, syaitan, jin dan sebagainya susah untuk ganggu kita. Bukan kata langsung tak ada, tetapi setidaknya kita ada protection, kita ada shield, ada perisai. Ya, sebab itu doa ni adalah senjata mukmin. Jadi saya berpendapat dan saya ikut fatwa para ulama yang tidak mengharuskan, memakruhkan pembukaan pusat-pusat rawatan. Sebab satu, nanti saya yakin dan percaya, dan benda ni kita pernah terlibat juga dulu, bukan saya lah tapi kawan-kawan kan buka pusat rawatan, dan benda ni is real, which is kita bergantung kepada pesakit untuk survive, which is saya tak suka. Kita bergantung, kurang kes lah bulan ni kan, macam tak banyak orang sakit. Tak patut kita rasa macam tu. Sepatutnya kita gembira tak ada orang sakit kan. Sepatutnya kita gembira orang sihat, tak ada masalah, tak ada gangguan. Tetapi kalau kita dah buka pusat rawatan, so ada kos di situ. Kos sewa bangunan, sewa rumah kedai, gaji pekerja dan sebagainya. Jadi kita akan bergantung kepada pesakit kan. Jadi instead of that, kita buat dalam bentuk kebajikan, dan kita pun tak paksa. Kita tak paksa sesiapa untuk menyumbang. Nak derma-derma, tak nak terpulanglah kan. Dan kalau tak ada sumbangan derma pun, kita insya-Allah kita boleh tampung daripada aktiviti lain, daripada bisnes lain, daripada yuran program-program, daripada yuran daurah, yuran kursus dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni insya-Allah kita boleh sustain lah kan. Jadi kita bukannya nak
bikin bisnes dengan ruqyah, which is saya tak suka. Saya tak nak dan saya tak mahu mana-mana khasnya anak murid saya dan juga para pesakit saya untuk menganggap yang ruqyah ni macam sebagai bisnes, which is wrong actually. Ruqyah adalah ibadah. Okay, ruqyah ialah ibadah. Jadi ini ibadah kita bersama. Kita bantu orang, kita tolong orang, kita mudahkan urusan orang. Okay, kami di Darul Tauhid Malaysia kita committed untuk bantu orang ramai, dan saya harap tuan-tuan di luar sana yang ada kemampuan, yang ada kesudian, tolong kita, support kita. Jadi kita sama-sama dalam perjuangan. Kita dalam satu kapal yang sama, destinasi yang sama, insya-Allah. Jadi untuk merealisasikan misi ini secara berterusan, maka kita sangat perlukan sokongan anda. Dari segi kewangan, sebab apa? Kita tidak kenakan apa-apa bayaran pada pesakit. Maka daripada mana kita dapat dana? Iaitu daripada NGO kita, dan dana NGO kita bergantung kepada sumbangan orang ramai yang mahu bersama-sama. Anda mungkin tak pandai nak merawat, anda mungkin tak reti nak ruqyah orang, anda mungkin tak tahu macam mana nak handle orang-orang yang kena rasuk, tak pandai nak handle orang yang kena histeria. Jadi di Darul Tauhid Malaysia kita ada kepakaran itu. Insya-Allah kita ada orang-orang yang boleh membantu, maka kita sama-sama berganding bahu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, kebajikan, dan atas dasar takwa pada Allah SWT. Kami melaksanakan apa sahaja rawatan yang diperlukan oleh masyarakat, dan anda membantu kami dari segi kewangan, maka kita perlukan support anda. Kita perlukan bantuan, sokongan anda. Semoga Allah SWT memudahkan anda untuk membantu kami, kerana kalau bukan kita yang membantu masyarakat kita sendiri, siapa lagi? Siapa lagi kita nak harapkan untuk tolong saudara mara kita yang mungkin menderita sakit misteri bertahun-tahun, yang menderita disihir sehingga bercerai-berai, sehingga berpisah sesama ahli keluarga, sampai bercakaran, bergaduh, berperang besar disebabkan oleh sihir, disebabkan oleh gangguan syaitan, gangguan jin. Maka siapa lagi kita nak harapkan? Kitalah orangnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kitalah yang Allah SWT pilih, dan anda yang menonton ini juga Allah Ta'ala pilih agar menjadi orang-orang yang membantu bersama-sama dalam dakwah ini, dalam perjuangan ini. Jika anda tak mampu dari segi kewangan sekalipun, doakan semoga Allah SWT memudahkan urusan kami di Darul Tauhid Malaysia dan untuk kita semua amnya. Maka akhir kalam, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, jika anda berminat untuk menyokong usaha kami di Darul Tauhid Malaysia, anda boleh menyumbangkan wang ringgit anda sekadar yang mampu, seikhlas hati anda di jalan Allah SWT. Kerana kita buat ni, kita usaha lillahi ta'ala, demi Allah. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Ada nombor akaun yang tertera di video ini ataupun di caption. Anda boleh salurkan sumbangan anda ke nombor akaun tersebut. Pertubuhan Kebajikan Darul Tauhid Malaysia, akaun bank muamalat 1601 000 1006 711, dan semoga Allah Ta'ala memberkati infak derma daripada anda, dan semoga Allah SWT menerima semua amalan kita ini, sama ada di pihak kami ataupun di pihak anda, di sisinya, diberikan ganjaran di sisinya. Amin, Allahumma amin. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.